Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahu adzim. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, bagi tahu kepada mereka, iaitu kepada malaikat, nama-nama mereka. Ketika mana Adam AS memberitahu kepada malaikat nama-nama mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah tidak aku katakan, adakah tidak telah aku bagi tahu kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui benda gaib di langit dan juga di bumi, dan aku juga mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sadaqallahu adzim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 33. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu di masjid ni, Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, untuk kita kuliah subuh seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan dengan kuliah subuh kita pada pagi ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masuk Islam waktu umur dia terlalu muda. Dia masuk Islam masa mak dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni masuk ke Madinah, ramai orang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang bagi hadiah pada Nabi. Ada orang bagi hadiah rumah, ada orang nak bagi hadiah tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima semua. Ada benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima, dan ada benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima. Antara orang yang datang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi hadiah ni adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu nak bagi apa, last sekali dia bagi anak dia. Anak dia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ambillah anak ni untuk buat khadam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambillah Anas bin Malik ni, pun dibesarkan dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Anas bin Malik ni dibesarkan dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia banyak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok dalam banyak-banyak hadis, antara sahabat Nabi yang kalau kita tengok dia semayang sebiji macam Nabi sallam ni, Anas bin Malik. Cuma Anas bin Malik ni dia ada sikit problem dia, iaitu kalau dia semayang dia suka baca panjang-panjang. Dia jenis suka baca panjang-panjang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tegur dia, bila jadi imam jangan baca panjang sangat, sebab kena perhati juga kepada makmum kat belakang. Kat makmum kat belakang ni macam-macam orang. Ada orang tua, ada orang perempuan, lepas tu bawa anak pula. Jadi kadang-kadang menyusah kepada mereka. Jadi kalau nak baca panjang-panjang, semayang seorang okey lah. Tapi kalau semayang berjemaah, kena perhati juga kepada makmum yang di belakang. Jadi Anas bin Malik dia pernah cerita dekat kita, satu hari dia kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu masuk waktu semayang asar. Kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri faltamasan nasu alwudu'a. Bila masuk waktu asar, sahabat Nabi ni ramai-ramai manusia pada masa tu ni pakat berebut cari air.
Duk cari-cari air tu, falam yajidu, mereka tak jumpa air. Kemudian fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Kemudian ada orang datang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa sebekas air. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalikal ina'i yadahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diletak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam bekas air, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat Nabi itu berwuduk daripada air dalam bekas tadi. Kemudian kata Anas bin Malik, fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi hatta wudu'a min 'indi akhirihim. Kata Anas bin Malik, bila aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam celup tangan dalam bekas air, aku nampak jari Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mengeluarkan air. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat berwuduk daripada air yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam celup tadi, sehinggalah semua sahabat boleh berwuduk dengan air. Hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ni Anas bin Malik nak cerita dekat kita 2-3 perkara. Antaranya Anas bin Malik nak gambarkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada mukjizat. Antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air boleh keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Dia mukjizat ni perkara yang boleh melemahkan musuh, maka itulah disebut sebagai mukjizat. Perkara yang boleh melemahkan musuh, maka itulah dipanggil sebagai mukjizat. Al-ajzu, daripada kalimah al-ajzu. Al-ajzu ni makna lemah. Orang perempuan tua Arab panggil al-ajuz dalam bahasa Arab. Mukjizat daripada satu kalimah tu ajiza. Ajiza lemah, ajuz orang tua, mukjizat melemahkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat kepada nabi-nabi? Sebab nabi-nabi ni ada musuh. Nabi-nabi dia ada musuh. Dan cara nabi-nabi ni berhadapan dengan musuh sesuai dengan apa yang ada pada musuh tu. Nabi Musa alaihissalam, Allah Taala bagi mukjizat kepada dia, dia boleh tukar tongkat, dia boleh tukar jadi ular. Kenapa? Sebab mukjizat pada masa tu, kerana pada masa tu musuh-musuh ni hebat dengan sihir. Bila musuh ni hebat dengan sihir, lawan dia macam sihir walaupun bukan sihir, iaitu mukjizat. Bila Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih, berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun ni dia bawa ahli sihir dia. Dia baling tali-tali, tukar jadi ular. Jadi cara untuk mengalahkan ular tadi dengan ular juga, kaedah ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni bagi mukjizat pada nabi-nabi sesuai dengan cara musuh berhadapan dengan nabi-nabi tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Bermusuhlah kamu dengan mereka seperti mana mereka memusuhi kamu. Sesuai dengan cara musuh pada masa itu hebat dengan sihir, maka lawan dengan sihir juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat di Al-Quran. Dan mukjizat Al-Quran pula antara adalah syair. Kalimah dia seperti syair. Dia bukan syair tapi macam syair. Sebab apa? Sebab pada masa tu orang-orang kafir ni dia kagum dengan syair. Bila kagum dengan syair, lawan ni syair. Bahkan syairnya Al-Quran lagi hebat daripada syair-syair yang ada pada syair orang-orang jahiliah. Gambarannya itulah mukjizat. Dan mukjizat ni Allah Subhanahu wa taala dia bukan sekadar bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibagi juga pada nabi-nabi lain. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah Taala bagi mukjizat. Banyaklah mukjizat Allah Taala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh naik ke langit pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni boleh belah bulan. Nabi sallam ni kalau tengok bulan, dia nak belah, dia boleh terbelah bulan. Tu hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak belah bulan ni. Nak belah bendera bulan boleh lah. Tengok bendera bulan rasa meluat dengan parti bulan ni kerat dua kan. Boleh lah nak buat macam tu kan. Tapi kalau bulan tu yang kat langit tu memang kita tak boleh nak buat apa. Gambarannya mukjizat Nabi Muhammad SAW ni boleh belah bulan. Itu kehebatan Nabi SAW. Antara mukjizat Nabi SAW yang Anas bin Malik cerita, dia tengok sendiri dengan mata kepala dia adalah, dia tengok air boleh keluar daripada celah jari Nabi Muhammad SAW. Bila dalam satu kejadian lah, pada masa tu masuk waktu asar, air pula tak ada. Di Arab ni bukan cerita dulu, sekarang pun air tak pun nak ada. Yang pergi ke Mekah tu nak tengok ke air payah. Ni negara Arab. Zaman Nabi SAW pun lagilah susah air. Zaman sekarang ni dah ada macam-macam teknologi pun payah nak dapat air.
Zaman dulu tak ada teknologi lagi, susahlah nak dapat air. Jadi bila air tak ada, berlaku pula peperangan, masuk pula waktu asar, orang pakai berebut cari air. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun orang marilah air pula orang bagi pada Nabi sikit sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata para sahabat gini-gini, ambil air ni kamu pakai celup. Nabi Muhammad sallallahu celup tangan dalam air, kemudian para sahabat ambil air, dan semua sahabat ni dia boleh beruduk dengan air tadi, sehinggalah akhir sahabat boleh beruduk dengan air tadi. Ceritanya hadis yang kita gambarkan tadi, Allah Ta'ala nak gambarkan, Nabi Muhammad SAW nak gambarkan bahawasanya Nabi SAW sendiri ada mukjizat. Mukjizat Nabi SAW. Antara lain hadis ni dia nak ajar pada kita tentang hukum kalau sekiranya kita celup tangan dalam air, boleh ke tidak. Dan air tadi itu kita nak buat berwuduk dan kita nak buat mandi wajib ataupun seumpama dengan ni, boleh ke tidak. Kalau kita baca dalam beberapa hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW ni dia tak berapa nak bagi sangat kita ni celup tangan dalam air apabila kita bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur ni, kita jangan terus celup tangan dalam air. Sebab apa? Sebab la tadri aina batat yadak. Semasa kita tidur ni kita tak tahu tangan kita pergi ke mana. Masa kita tidur tangan masuk dalam seluar, mana tahu kan. Masuk dalam punggung. Ada ni berlaku ni pada zaman dulu. Orang tak percaya dengan Nabi SAW. Yahudi dia tak percaya dengan Nabi SAW. Kemudian dia bertikai, aku tahu, masa aku tidur aku tahu tangan aku pergi ke mana. Sedap dia belakang Nabi. Malam tu dia tidur Syekh, satu lengan tangan, pegang tangan dia masuk lubang dubur dia pada muka. Itulah dia bertikai sangat Nabi SAW. Jadi kita masa tidur tu kita tak tahu tangan kita pergi ke mana. Tangan kita tu mungkin duk lak air basi, mana tahu. Jadi bila air basi tu kering, kita bukan tahu. Bangun-bangun tu kita pergi celup dalam air. Air tadi tu boleh jadi mutanajis, boleh jadi air najis. Disebabkan itu Nabi SAW ni pesan, bila kita bangun daripada tidur tu kita basuh tangan kat luar dulu. Baru kita basuh, kalau kita nak celup barulah kita boleh celup. Dan hukum asal kita nak celup dalam air dalam keadaan tangan kita bersih, harus, tak ada apa pun. Hukum adalah harus. Dia tidak menjadikan air tadi mutanajis, kecuali tangan kita tu ada najis gitu. Dan antara lain di sini juga menjadi dalil bahawasanya air zam-zam ni boleh dibuat berwuduk. Air zam-zam ni boleh buat mandi wajib, boleh. Dan air zam-zam ni boleh dibuat untuk istinja. Kenapa? Sebab air daripada badan Nabi SAW pun boleh buat berwuduk. Air daripada badan Nabi SAW pun boleh kita buat mandi wajib. Air daripada badan Nabi SAW pun boleh kita buat istinja. Lagi-lagilah air zam-zam yang datang daripada tanah. Lagi-lagilah boleh. Ini dah satu hadis Nabi SAW lah. Dan beberapa hukum kita boleh belajar secara ringkas dan kupas di sini. Mudah-mudahan ambil pengajaran insya-Allah. Itu mukadimah kuliah lah kita pada hari ini insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita nak sambung ayat Quran daripada kita bincang lepas. Dalam bulan lepas kita ada cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan kepada kita tentang Adam AS ni layak mentadbir bumi dan malaikat tidak layak mentadbir bumi. Ini dalam bulan lepas. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan malaikat ni tak layak tadbir bumi kerana malaikat tidak berilmu. Dan Adam AS ni layak mentadbir bumi kerana Adam AS ni berilmu. Itu beza dia. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala ajar segala ilmu ni kepada Adam AS. Dan ilmu yang sama juga Allah Taala ni bentang kepada malaikat. Bila Allah Taala bentang kepada malaikat, Allah Taala kata pada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat ramai-ramai kau tolong bagi tahu ilmu yang telah aku ajar. Bila Allah Ta'ala suruh malaikat orang macam tu, malaikat ni buktikan, Allah Ta'ala buktikan malaikat ni memang tak layak tadbir bumi. Malaikat ni jawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat ni kata, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kamu telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita nampak di sini malaikat ni memang jenis tak berilmu. Bila malaikat jenis tidak berilmu, disebabkan itu malaikat ni tidak layak mentadbir bumi.
Tapi Allah Subhanahu wa taala ni dia nak bagi tahu yang Adam alaihissalam ni layak tadbir bumi. Apa bukti Adam alaihissalam ni layak tadbir bumi? Sambungan ayat ni kita nak bincang pada hari ni. Apa kata Allah Taala? Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Taala berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam. Allah Taala bagi ilmu kepada Adam, Allah Taala bagi ilmu yang sama juga, bentang juga ilmu yang sama pada malaikat. Allah Taala kata, malaikat kau tolong cerita ilmu-ilmu tu. Malaikat kata, aku tak reti nak cerita. Aku memang tak reti nak cerita, kata malaikat. Okey, malaikat saya masalah, memang tak boleh nak cerita. Okey, cuba kau pula Adam alaihissalam cerita. Adam alaihissalam ni bila Allah Taala kata ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, kau tolong bagi tahu kepada malaikat. Allah Taala bagi ilmu kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat ni bagi tahu ilmu tu kepada Allah Taala. Tapi malaikat kata tak boleh bagi tahu. Okey, Allah Taala panggil pula Adam, aku dah bagi ilmu pada kamu, kamu tolong cerita ilmu tu bukan kepada aku tapi kepada malaikat. Nampak cara Allah Taala. Allah Taala kata, malaikat, Adam kau tolong cerita ilmu-ilmu ni kepada malaikat. Falamma ambahum bi asma'ihim, ketika mana Adam alaihissalam memberitahu kepada malaikat nama-nama mereka. Allah Taala ni dia macam nak sindir tau malaikat. Dia macam nak sindir malaikat. Dulu Allah SWT bila dia buat Adam, malaikat diketikai, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah patut kamu nak cipta makhluk yang melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Kami ni ada ni duk berzikir bertasbih hari-hari ni, kata malaikat depan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, aku lebih tahu, kamu tak tahu. Jadi Allah Taala nak buktikan kepada malaikat ni, korang nak buktikan sangat aku ni yang nak buat Adam alaihissalam ni, aku nak bagi tahu Adam memang layak. Macam ni. Buktinya Adam, kau tu tolong cerita ilmu ni kepada malaikat, jangan cerita kat aku. Aku tahulah aku tahulah kamu tu tahu. Kamu boleh cerita ilmu ni. Aku nak tahu. Malaikat ni takut-takut tak puas hati. Malaikat, Adam kau tolong cerita kepada malaikat. Apa nak cerita ni? Adam alaihissalam ni cara dia pergi jawab soalan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan kepada malaikat tu, nombor satu dia pergi sebut nama-nama malaikat. Malaikat sebut nama malaikat ni, nama Jibril, ni nama Israfil, ni nama Mikail. Dia semua nama-nama malaikat. Dia pergi pula pada makhluk binatang. Ini harimau, ini dinosaur, ini lah nama-nama binatang. Lepas tu nama tumbuh-tumbuhan. Dia sebut last sekali, dia sebut nama burung gagak. Ni diceritakan dalam kitab tafsir. Sengaja Allah Taala buat. Sebab apa? Allah Taala nak sindir. Dia kaedah sindir ni bukan kita je. Allah Taala pun buat sindir-sindir ni. Cuma kita menyindir pun ada jugalah. Kita pun menyindir juga. Dan kalau kita pun nak menyindir orang, tak ada masalah tau. Menyindir ni dibenarkan di dalam Islam. Tapi jangan kita menyindir sampai jadi gaduh dah. Menyindir sampai kawan sakit hati pergi pelompang sendiri, tak ada pasal lah kan. Tapi hukum asal bagi menyindir ni memang dibenarkan di dalam Islam. Bila malaikat ni telah diberitahu oleh Adam alaihissalam segala nama-nama tadi, Allah Taala ni terus bagi tahu kepada malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah telah aku bagi tahu kepada kamu wahai malaikat, sesungguhnya aku ni lebih mengetahui apa yang ghaib di langit, apa yang ghaib di bumi. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, apa yang kamu sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat 33 daripada surah Al-Baqarah. Apa Allah Taala nak cerita daripada satu ayat ni? 2-3 benda kita boleh belajar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala panggil Adam alaihissalam ni ya Adam. Ingat Allah Taala ni dia tidak akan panggil sesuatu makhluk itu kecuali makhluk yang dipanggil itu mesti mulia. Ini kaedah Allah. Kalau Allah Taala meluat dengan satu makhluk dan Allah Taala terpaksa panggil, Allah Taala tak akan panggil direct. Allah Taala akan panggil orang tengah untuk memanggil makhluk tersebut. Allah Ta'ala meluatkan dengan orang kafir. Orang kafir ni Allah Ta'ala meluat. Sebab elok-elok aku buat kamu boleh tak beriman dengan aku. Elok-elok Allah Ta'ala buat manusia yang nama kafir ni, orang kafir ni tak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala meluat. Meluat itu bukan sikit punya meluat. Sampai satu tahap orang kafir ni dia boleh pergi jumpa Nabi SAW. Dia boleh nak ajak Nabi Muhammad SAW. Dia boleh nego dengan Nabi SAW.
Dia boleh runding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta ada time Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembah Allah Taala, ada time Nabi Muhammad sallallahu boleh sembah Tuhan mereka. Dan diorang pula pergi cakap pula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada time kami sembah Tuhan kami, ada time kami sembah Allah Subhanahu wa taala. Bila orang kafir buat macam tu dekat Nabi Muhammad, buat macam tu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ni berluat. Melewat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala panggil orang kafir ni, Allah Taala tak panggil direct. Allah Taala panggil orang tengah di antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang kafir. Jadi Allah Taala bersebut, qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang kafir. Yang panggil wahai orang kafir tu bukan Allah Taala tau. Yang panggil kafir orang, wahai orang kafir tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Taala tak panggil direct? Kalau Allah Taala panggil direct, macam Allah Taala muliakan dia orang. Jadi disebabkan Allah Taala tak nak muliakan dia orang, Allah Taala letak orang tengah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila Allah Taala panggil Adam alaihissalam ni, Allah Taala panggil direct. Sebab apa? Mulianya Adam alaihissalam. Dia bukan Adam alaihissalam yang mulia, anak-anak Adam yang mulia. Kita ni anak Adam tau. Allah Taala muliakan kita sebagai anak Adam. Sebab tu Allah Taala panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang telah beriman dengan Allah, wahai manusia. Manusia tu kita lah, dan kita ni bukan anak Adam ni kan. Allah Taala muliakan kita tau. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya Allah Taala muliakan anak-anak Adam. Allah Taala muliakan kita ni Syekh, anak Adam. Sebab itu kita ni kalau ada anggota badan kita ni, kita nak bagi ke orang tak tu pasal tak boleh. Anggota badan kita ni kita nak bagi luka tak tu pasal tak boleh. Anggota badan kita ni kita nak potong tu pasal tak boleh. Bukan hak kita, kawan kita punya saja-saja nak potong telinga orang tak boleh. Kita nak patahkan tangan orang tak tu pasal tak boleh. Kita nak bunuh orang tak tu pasal tak boleh. Sebab apa? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah Taala telah muliakan anak Adam. Anak Adam tu kita pun anak Adam, orang lain pun anak Adam, orang kafir pun anak Adam. Ingat, orang kafir tu pun keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam alaihissalam lah. Cuma ada sebelah kita ni keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Taala muliakan anak Adam, jadi anak Adam ni dia perlu jaga anggota-anggota badan yang telah Allah Taala bagi pada kita. Sebab tu ulama ada debate, ulama ada bincang tentang hukum apakah boleh kita naqlul a'dha, kita mendermakan organ badan. Ini ada debate di kalangan ulama-ulama fiqh. Hukum asal untuk menderma anggota badan ni kepada orang ni tak boleh. Hukum asal ni kita punya paru-paru nak bagi ke orang, hukum asal ni tak boleh. Ni tangan kita ni kan, kalau kita nak mati nanti kita wasiatkan supaya tangan ni dihadiahkan kepada fulan bin fulan. Hukum asalnya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah Taala muliakan anak Adam. Tetapi kalau kita nak bagi juga mesti ada sebab darurat. Bermakna orang tu memang memerlukan sangat kepada anggota badan kita. Kalau dia terlalu memerlukan, baru boleh bagi. Kalau dia tidak memerlukan, tak boleh bagi. Kalau kita bagi juga dalam keadaan orang tu tak perlu, kita telah mengkhianati anggota badan yang Allah Taala amanahkan kepada kita. Hukum dia tak apa. Yang kita nak gambar di sini, Allah Taala sebenarnya memuliakan anak Adam. Buktinya Allah Taala bila panggil Adam alaihissalam, dia panggil direct, ya Adam. Allah Taala kata wahai Adam alaihissalam. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ni dia nak buktikan, dia nak test malaikat. Test ni biasa tau, dia nak uji. Uji ni biasa. Uji ni kita pun melakukan ujian, biasa tu. Allah Taala pun buat ujian. Cara Allah Taala uji kita, cara Allah Taala uji malaikat ada cara masing-masing. Cara Allah Taala uji kita dengan kesusahan. Tu cara Allah Taala uji kita manusia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti kami akan uji kamu wahai manusia dengan sedikit daripada kelaparan, kekurangan harta, nyawa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Taala uji kita manusia ni dengan cara susah tadi. Kurang makan, lapar, anak meninggal. Ni cara Allah Taala uji kita. Tapi cara Allah Taala uji malaikat tak macam Allah Taala uji kita tau. Allah Taala uji malaikat ni macam mana? Dengan ilmu. Dengan pembuktian daripada sudut keilmuan. Kenapa Allah Taala uji macam tu pada malaikat? Sebab Allah Taala nak buktikan kepada malaikat bahawasanya ada makhluk yang lebih alim daripada malaikat. Namanya Adam alaihissalam. Dan kalau kita nak buat uji kaji pun tak salah benda tu. Memang uji kaji tak salah.
Cuma pesanlah buat uji kaji tu biarlah logik. Janganlah uji kaji tu tak logik. Ni ada ni kadang buat uji kaji tak logik langsung kan. Macam ada satu cerita, seorang profesor. Dia nak buat uji kaji tentang bahaya arak. Tapi cara uji kaji dia pelik sangat. Dia ambil satu gelas arak, satu lagi air kosong. Dia ambil 2 ekor cacing. Dia pun ambil seekor cacing bubuh dalam air, satu lagi cacing bubuh dalam air arak. Jadi bila dia bubuh cacing dalam air arak, cacing tu mati dekat dalam air arak tadi. Lepas tu dia tunjuk dekat anak murid tengok ramai-ramai, dia pergi tanya anak murid ni, daripada uji kaji ni apa yang kita boleh faham? Anak murid ni tak apa nak bijak, dia kata apa? Untuk menyelamatkan diri daripada cacing, minumlah arak. Salah faham tu. Ni uji kaji tapi uji kaji yang tak betul lah tu. Ada uji kaji macam tu tau. Ni uji kaji mengarut yang tak logik. Uji kaji profesor tak apa sihat nak buat uji kaji tentang katak. Dia kata katak ni agak-agak lah macam mana kita nak tahu deria dia berfungsi. Akhir sekali ambil seekor katak, doktor dipotong kaki kanan katak. Dia pun sebut pada katak lompat. Katak tu pun lompat. Dia pun kerat kaki yang kedua, lompat pula katak tu tapi kurang sikit jauh. Dia pula kerat kaki ketiga, dia kata lompat lagi kurang. Dia pun kerat kaki keempat, tak ada kaki, dia pun lompat, katak pun tak melompat. Doktor tu, profesor tadi terus tulis, dia kata daripada hasil uji kaji saya mendapati katak apabila tidak mempunyai kaki, katak mempunyai masalah deria pendengaran. Gila. Ini uji kaji ni apa ni kan? Yang ni bagi salah uji kaji. Ada syekh kadang uji kaji tak apa ni satu lah, ni uji kaji ni, satu lagi jadi belagak nak tunjuk macam terror, padahal tak terror pun. Kisah seorang Melayu bergaduh nak tunjuk terror depan orang Amerika. Saya dengar cerita ni. Orang Melayu nak tunjuk terror depan Amerika, depan orang Jepun dengan orang Amerika. Satu hari lalat ni terbang. Bila lalat terbang depan dia, yang orang Amerika ni nak tunjuk terror, dia buat keluar pistol, dia tembak kena lalat, mati lalat tu. Padahal lalat tu kecil je. Terror betul orang Amerika. Orang Jepun dah rasa tercabar. Bila orang Jepun rasa tercabar, lalu pula lalat seekor, dia keluar pedang samurai, dia libas sekali, terbelah 2 lalat tu. Lagi terror daripada Jepun, daripada mereka tadi. Orang Melayu pun rasa tercabar, dia buat keluar keris. Orang Melayu keris lah. Dia buat keluar keris, jadi perkasa lah ni. Buat keluar keris, dia nak tunjuk dia terror sangat. Tiba-tiba lalat lalu, dia pun libas lilat tadi. Bila libas, lalat tu terbang elok. Orang pakai gelak ke dia, kongkang dia gelak. Dia kata apa? Oh, jangan bimbang, sebenarnya lalat saya tadi baru lepas saya sunatkan. Kata Melayu tadi. Yang ni jadi Melayu nak tunjuk terror Mengarut kena Melayu. Tak apa. Yang kita nak cerita uji kaji. Uji kaji ni memang berlaku tau. Uji kaji ni bukan sekadar kita lakukan, bahkan uji kaji itu dilakukan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat setara mana kehebatan malaikat. Kenapa Allah Ta'ala uji kaji itu? Allah Ta'ala nak buktikan kepada malaikat bahawasanya mereka memang tak layak mentadbir bumi. Yang layak mentadbir bumi ni adalah Adam AS. Dua. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala nak pamerkan macam mana dikatakan ilmu Adam AS. Syekh, kita dapat ilmu ni macam-macam jenis ilmu pada anak Adam ni. Ilmu ni yang pertama dipanggil ilmu wahyu. Fakulti ilmu wahyu. Itu ilmu lain tu. Yang kita ilmu wahyu ni satu ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada para nabi dan orang-orang yang terpilih. Nabi-nabi ni dipilih oleh Allah Taala. Allah Taala akan bagi ilmu ni kepada nabi-nabi ni. Ilmu tu dipanggil ilmu wahyu. Yang kedua, ilmu yang Allah Taala bagi pada manusia ni dipanggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia-manusia yang bukan nabi tetapi dia taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dipanggil sekarang ni para wali. Orang-orang dekat dengan Allah SWT, orang yang ibadat dia kuat, orang yang hati sasa dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni Allah Taala bagi ilmu tau. Dia panggil ilmu laduni. Macam ilmu yang Allah Taala bagi pada Nabi Khidir AS. Nabi Khidir AS tu ada special ilmu yang Allah Taala bagi, dan ilmu dia lagi hebat daripada ilmu Nabi Musa AS. Nabi Musa AS boleh termenung tengok ilmu Nabi Khidir AS. Sebab Nabi Khidir AS ni Syekh, dia boleh menjangkakan apa yang akan bakal berlaku. Hebat. Itu ilmu laduni. Yang ketiga, dia panggil ilmu ilhami. Ilmu ilham ni Allah Ta'ala bagi pada semua. Kita ni Syekh kadang-kadang tak belajar tapi kita boleh pandai. Ada benda, ada kadang-kadang berlaku. Ilham. Kita boleh tahu tu mencuri di buku. Kita tak belajar pun.
Tak payah masuk sekolah nak tahu mencuri ni buruk tak buruk. Mentang-mentang masuk sekolah baru nak tahu benda tu buruk. Tak belajar pun kita boleh tahu yang mencuri ni tak baik. Macam mana kita boleh tahu? Yang kita boleh tahu tu ilmu yang disebut sebagai ilmu ilhami. Yang keempat dipanggil ilmu kasbi. Ilmu kasbi ni ilmu yang kita dapat melalui belajar. Ni kena belajar. Ilmu Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu kedoktoran, ilmu jurutera, semua ilmu-ilmu ni kita kena belajar. Dan ilmu-ilmu yang kita belajar ni Allah Taala tuntut kita belajar. Ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nas. Belajarlah ilmu, dan ilmu ni bukan sekadar kita belajar. Kalau kita dapat tahu, kita kena ajarkan pula ilmu ni kepada orang lain. Ni ilmu yang Allah Taala bagi kepada kita. Siapa dia? Anak Adam. Allah Taala bagi ilmu ni juga kepada Adam alaihissalam. Ilmu yang berbentuk kena belajar. Allah Subhanahu wa taala ni dia nak bandingkan di antara ilmu Adam dengan ilmu malaikat. Macam mana Allah Taala nak bandingkan? Macam mana Allah Taala nak bezakan? Malaikat ni dia ada ilmu sekadar ikut dia tak ada unsur reka cipta. Ini beza di antara Adam dengan malaikat. Malaikat ni Syekh, dia kalau takbir bumi ni betul-betul tak best. Kalau malaikat takbir bumi ni mungkin tak perlu pada masjid. Mungkin tak perlu pada kereta. Tak perlu ni bangunan-bangunan semua tak perlu. Kita tak perlu nak bergaduh pada ekonomi. Sebab apa? Malaikat ni dia tidak ada ilmu reka cipta. Manusia ni ilmu dia boleh reka cipta tau. Manusia, betul. Manusia ni disebabkan kita hidup atas muka bumi ni lah ada je proton saga. Disebabkan kita ada atas muka bumi, sebab itulah adanya masjid. Dan masjid tu pula ada kubah bulat. Dia mesti ada seni. Sebab apa? Ilmu reka cipta ni Allah Ta'ala bagi kepada Adam AS. Disebabkan reka cipta ni ada pada Adam AS, Allah Ta'ala bagi tanpa bumi, barulah bumi ni dapat unik. Nampak? Ni perbezaan antara ilmu Adam AS dengan ilmu malaikat. Dan dengan ilmu ni juga manusia tu boleh tahu mana yang buruk, mana yang tak buruk. Mana yang boleh mendatangkan kebaikan, mana yang boleh datang kerosakan. Dan dengan ilmu juga manusia boleh mengurangkan kerosakan. Syekh, kalau nak kira perbalahan zaman dulu, zaman sahabat, perbalahan lagi teruk tau pada zaman sekarang. Kita tengok orang duk perang dekat Syria, dekat mana? Dekat Mesir yang terbaru ni kan. Berlaku di Mesir, Mursi. Bila Presiden Mesir pada hari ni, dia jadi ada orang memberontak lawan pemerintahan dia. Kita tengoklah benda ni berlaku lah. Kita duk fikir yang berlaku pada hari ni sebenarnya dulu lagi teruk bergaduh. Zaman sahabat dulu bergaduh lagi teruk. Sahabat Nabi dulu Syekh, sama-sama sahabat. Yang pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, mereka ni sama-sama makan nasi setalam, yang tidur sebantal. Tapi lepas kewafatan Nabi SAW, diorang bergaduh sampai bunuh-membunuh. Ni berlaku ni. Muawiyah dengan Ali berperang tu kan. Muawiyah dan Ali, bukan orang lain, dua orang ni kawan rapat dulu. Masa Nabi Muhammad SAW ni hidup, diorang ni kawan rapat dengan sama-sama diorang, Ali dengan Muawiyah. Tapi lepas kewafatan Nabi SAW, apa yang berlaku? Diorang boleh berperang di antara satu dengan yang lain. Peperangan saudara. Perang tu Syekh bukan sikit punya perang tau. Perang sama-sama hak bunuh-membunuh. Bunuh di antara satu dengan yang lain. Dibunuh. Geng ni nak bunuh sana, sana nak bunuh sini. Berapa ramai sahabat Nabi mati dibunuh sesama diorang berlaku. Mari pula satu era pemerintahan Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dibunuh oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni Syekh, dia jahat tau. Hajjaj ni. Tapi jahat-jahat dia ada juga baik dia. Betul. Dia manusia ni dia tak ada tau. Dia baik pakai mat tak ada. Tak ada manusia jahat pakai mat tak ada. Dia jahat macam mana pun ada baik dia. Dia baik macam mana pun ada jahat dia. Biasalah tu kaedah manusia. Orang nak kata tubuh Nik Aziz ni baik. Memang baik tubuh Nik Aziz ni. Tapi kalau kita cek ada tak buruk dia? Kalau manusia tu baik semua, itu bukan orang manusia dah tu. Tu dah di malaikat dah. Orang dah kata Dr. Mahathir ni jahat. Jahatlah Dr. Mahathir tu. Tapi nak cari baik, ada juga baik orang tua tu. Baik Syekh, orang tua dia ada beberapa perkara kan. Serupa juga Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni dia zalim. Zalim tak zalim dia ni. Orang nama Hajjaj ni, dia boleh bunuh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Tapi jahat Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni ada baik ni. Apa baik yang dia buat? Kebaikan yang dibuat oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dialah manusia yang pertama suruh Quran, suruh bubuh titik dalam Quran. Zaman dulu Quran tak ada titik tau. Quran bubuh titik era kemudian dah. Zaman Nabi Muhammad baris-baris tak ada titik pun tak ada. Kadang-kadang huruf tu apa nak kenal, tak apa nak kenal lagi. Tulislah Quran tu, tulis. Mari era Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dia kata Quran kena bubuh titik.
tidak, orang akan datang susah nak baca Quran. Baru ada titik. Dia boleh fikir tahu macam mana nak bagi umat akan datang boleh baca Quran. Walhal dia tu zalim, bunuh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nak bagi tahu Allah Taala ni bagi ilmu kepada manusia ni Syekh untuk menilai keburukan dan juga kebaikan. Orang tu sendiri kalau dia tu sebagai manusia, dia akan tahu ni buruk, mana yang tak buruk. Mana kerosakan, mana yang tidak melakukan kerosakan. Itulah perbezaan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita manusia dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada malaikat. 3. Antara lain Allah Ta'ala nak nyatakan juga dalam ayat ni tentang Allah Ta'ala nak pamerkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding Adam AS. Allah Ta'ala bentanglah ilmu ni pada Adam. Adam, ni ilmu aku bagi dah pada kau. Kau tolong nyatakan pada malaikat. Malaikat Adam AS pun ceritalah ilmu pada malaikat. Malaikat dengar. Malaikat dengar Syekh, malaikat kagum juga dengan Adam. Respect Allah Ta'ala bagi ilmu pada Adam. Takut-takut boleh terlupa kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebabkan bimbang takut-takut terlupa dengan kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, alam aqul lakum, adakah tidak aku katakan kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang ghaib di langit dan juga di bumi. Kalaulah Allah Ta'ala tak nyatakan macam ni, bimbang-bimbang, takut-takut malaikat ni terlupa, Allah Ta'ala duk kagum pula dengan ilmu Adam AS. Kita pun macam tu juga kadang-kadang duk mengaji dengan seorang ustaz, kita pun dah kagum, hebat ilmu ustaz ni, mengajar tak pernah buka kitab, mengajar tak pernah buka Quran, mengajar tak pernah buka hadis Nabi SAW, buku kitab ni tak pernah buka, betul-betul kepala otak dia je. Kita dah respect sakan dah. Tiba-tiba datang ulama lain, dia pergi bahas ilmu lagi canggih, kita terlupa ustaz pertama. Jadi ustaz pertama tu dah tercabar, dia pun nak tunjuk dia lagi power, dia pun cakap lagi hebat daripada ustaz tadi. Serupa juga macam Allah Ta'ala buat kepada malaikat. Malaikat ni dah dengar dah ilmu Adam AS tu, dah dengar ilmu Adam, dia kagum dengan Adam AS. Allah Ta'ala ni nak pusing balik, kau jangan duk kagum sangat dengan Adam tu, sebenarnya ada lagi hebat daripada Adam. Siapa dia? Akulah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala kata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku ni lebih tahu tentang perkara ghaib. Adam AS ni dia boleh tahu benda yang zahir dia, benda ghaib dia tak tahu. Kita Syekh, kita boleh tahu benda yang zahir dia, benda tak zahir kita tak tahu. Kadang-kadang benda tu zahir, cuma tak nampak depan mata pun kita tak tahu. Manusia ni ilmu dia berdasarkan tanda tahu. Kalau ada tanda dia tahu, kalau tak ada tanda mampus dia tak tahu. Kawan anak seorang kerja kat Petronas, kerja dengan Petronas, dia dapat projek dekat Sudan untuk nak buat pipe minyak tu kan. Dia ceritakan nak dekat sana nak tahu ada minyak ke tak ada kat dalam bumi, senang je, tengok pokok, kalau pokok tu kering kat bawah mesti ada minyak. Dia kata macam tu. Dekat Malaysia minyak ni dalam laut, kat Malaysia. Dekat Sudan minyak ni atas darat, dekat dalam bumi, kat darat boleh tahu. Nak tahu macam mana, pergi tu tempat, tengok pokok tu rasa macam tak boleh nak hidup dia, tengok pokok tu kering dia, kat bawah tu mesti ada minyak. Ilmu manusia ni berdasarkan kepada tanda. Kalau tak ada tanda, mampus kita tak tahu. Ni ilmu kita tahu. Apa lagi? Dr. SMS, Dr. Syed Muzaffar Syukur. Syed Muzaffar Syukur saya kata SMS lah. Dr. SMS dia naik ke langit. Dia pergi lawatan ke langit tu lah. Dia pergi duk tengok lah macam-macam kehebatan kat sana. Dia boleh cerita dekat kita, begini, begitu, begini. Dia cerita tu sebab dia pergi tengok. Kalau dia tak pergi tengok, dia tak boleh cerita kat kita, bahkan dia pun takkan tahu. Ilmu manusia ni berdasarkan apa yang dia tengok, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar. Itu dia katakan ilmu manusia. Tapi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi hebat daripada ilmu manusia. Ilmu manusia ni benda yang zahir tau. Ilmu Allah SWT berkait dengan benda ghaib. Allah Ta'ala nak pamerkan kepada kita ilmu Allah Ta'ala lagi hebat daripada ilmu Adam AS. Malaikat, kamu dah kagum dengan Adam AS, tapi sebenarnya kamu malaikat jangan kagum sekadar Adam AS. Kamu kena kagum yang lebih hebat daripada Adam AS. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah cara Allah Ta'ala nak pamerkan macam mana kita boleh gerun dengan Allah SWT. Syekh, kita ni kadang-kadang jumpa orang boleh baca air muka kita pun kita dah gerun dah sekali. Betul? Anak belajar di Mesir dulu, ada seorang tu guru ulama hadis duduk di Mesir.
Dia punya hebat, dia tengok muka kita, dia boleh agak kita cakap apa dalam hati kita. Oh, tension jumpa orang macam ni. Kawan anak seorang tu, dia tengok Syekh ni, duk dengar kuliah. Yalah, ulama-ulama Mesir ni, ulama-ulama Pakistan, ulama luar negara Malaysia ni tak macam ulama kat Malaysia, Syekh. Ulama dekat Malaysia, dia boleh ceramah sejam, 2 jam, tapi dia punya point ilmu tak banyak mana. Yang banyak tu goreng kan. Dia goreng tu banyak, ilmu tu sikit. Kita fikir balik dalam setengah ustaz ada kuliah, yang betul-betul point ilmu tu 10 minit dia. Yang itu semua goreng. Itu ulama, ilmu ulama Malaysia. Cerita ni ilmu ulama Malaysia. Negara Arab, negara Pakistan, dia orang boleh kuliah sampai sehari tu. Start daripada pukul 9 pagi, berhenti pukul 11 pagi, berhenti makan sama pula pada Zuhur pukul 2, berhenti pula Asar. Lepas tu sambung pula daripada Maghrib sampai pukul 11 malam. Dia boleh kuliah, dia penuh dengan jadual tu, semua ilmiah. Dah lah ilmiah, tak buka kitab pula. Itu canggih ulama Pakistan. Itu canggih ulama Mesir. Ulama Mesir seorang mengajar, Syekh Muhammad Ibrahim nama. Alim ilmu hadis Nabi SAW. Mengajar, dia tak pernah buka kitab. Anak pergi dengar kuliah, dia kata hebat Syekh ni. Dia boleh syarah hadis Nabi SAW, dia boleh baca dengan sanad. Bukan sekadar sanad, dia boleh sebut pula perawi hadis tu siapa dia, datang daripada mana, lahir tahun bila, dekat mana asalnya, anak dia berapa orang, bini dia pula macam mana. Canggih tak canggih Syekh tu mengajar. Tak pernah buka kitab pun, buku-buku nota pun tak buka. Ni nak cerita hebat ulama Mesir. Seorang kawan kita boleh dengar, hebat aku jumpa Syekh ni, kalau boleh nak bagi salam ke Syekh ni. Kawan kita seorang ni, dia pun habis kuliah ramai-ramai salam beratur. Salam sampai depan Syekh, tengok muka Syekh, tak tersebut kalimah Assalamualaikum. Tak tersebut sebab kagum. Syekh ni pula bila tengok muka dia, Syekh tersebut Waalaikumsalam. Jam kawan tu, macam mana kau boleh tahu hati aku kata apa kan? Oh Syekh, kita jumpa orang macam ni tension tu tau. Tension. Kita lepas pada tu memang tak berani nak jumpa dah. Tak berani nak jumpa. Mari-mari rasa kutuk Syekh kan. Perasaan bagus lah tu. Dia pergi tanya, kau kata apa? Tak jam gitu. Jam kita je. Kita jumpa orang macam tu, kita jam tau tak? Macam mana agak-agak kita nak jumpa Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala lebih pada tu kan. Sebab itu bila kita baca kisah Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan tentang ilmu Adam AS yang mengatasi daripada ilmu malaikat, kita dah kagum dah dengan ilmu Adam AS. Malaikat tu pun dah kagum dah dengan ilmu Adam AS. Tapi ada satu benda yang kita kena kagum, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut Quran macam mana? Kalau sekiranya ni lauk semua ni kita jadikan sebagai dakwat, lepas tu dakwat tu ditulis pula segala ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijadikan sebagai buku-buku lah, sebagai contoh. Datang pula laut lagi buat dakwat, pergi tulis lagi ilmu Allah Ta'ala, memang tak akan habis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kagum dengan ilmu malaikat, kita kagum dengan ilmu Adam AS, dan kita lebih-lebih lagi kena kagum dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah perlu kita terokai. Kalau kita terokai, insya-Allah kita akan jadi golongan yang berilmu dan golongan yang boleh menguasai muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Okey, sambungan ayat wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wallahu a'lam. Baik, anda ada 2-3 soalan, kawan ada tanya. Ni soalan-soalan lama ni, anda tak sempat jawab, anda cek balik handphone, ada soalan-soalan ni. Ada kawan kita tanya soalan tentang pertandingan memancing, adakah ia judi ataupun tidak? Adakah pertandingan memancing itu adalah judi? Soalan. Dia pertandingan memancing itu bukan judi. Kalau pertandingan semata-mata pertandingan itu sudah dikira sebagai judi, habislah segala-gala pertandingan. Main bola pun judi. Dia bukan main bola tu judi, bukan pertandingan mancing tu judi, bukan main badminton tu judi. Yang judi ni apabila kita masuk pertandingan, kita bayar yuran. Bila kita bayar yuran, duit yuran itu digunakan untuk membeli hadiah. Yang menang diberikan hadiah-hadiah. Itu baru judi. Faham? Kita ni masuk pertandingan mancing lah. Baru ni berlakulah dekat Masjid Seri Damansara. Ni kisah benar. Masjid Seri Damansara. Tak apalah, orang tanya lepas pada tu, lepas tu ngelak lah, insya-Allah. Cerita dia buat pertandingan bola. Baguslah anjuran masjid nak dekatkan anak muda dengan masjid. Jadi bila dia buat program tu, dia pun minta anak-anak muda ni bayar yuran. Bila bayar yuran, duit yuran tu dikumpul banyak-banyak, dia buat beli hadiah. Belilah hadiah. Bila beli hadiah, tandingan yang menang bola ambil hadiah. Hadiah yang diberikan daripada duit yuran tadi diberikan kepada pemenang. Yang tu dikira sebagai judi.
Itu tu dikira sebagai judi. Dan tu macam mana nak buat? Judi lah. Kalau nak mengelak ada jalan dia. Mengelak ada kat jalan dia. Ada. Jangan bimbang. Ada kaedah dia kan. Senang je. Kalau masjid ni menganjurkan program bentuk pertandingan, hadiah tu dibelikan dengan duit masjid. Buat mesyuarat jawatan kuasa masjid, kita menganjurkan program pertandingan bola sepak. Kita menganjurkan program pertandingan memancing. Anjur, masjid kena anjur. Apa tujuan? Nak mendekatkan anak-anak muda kita dengan masjid. Okey, buat. Guna duit masjid, setuju dalam mesyuarat masjid, ambil duit masjid, beli hadiah. Bagi hadiah. Adakah dia orang tak bayar yuran? Bayar juga yuran. Yuran tu bubuh dalam tabung masjid. Selesai masalah. Nampak? Yuran tu bubuh dalam tabung masjid. Terus selamat daripada judi. Kalau ambil duit yuran, beli hadiah, lepas tu hadiah itu pula diberikan kepada menang, itu judi. Ambil duit yuran, bubuh dalam tabung masjid, duit tabung masjid tu ambil duit tabung masjid, beli hadiah. Yang tu mengelak daripada berlaku judi. Senang insya-Allah. Kalau dalam ilmu syariah dia panggil hiyal. Hiyal, helah. Berhelah. Helah ni dalam beberapa keadaan dibenarkan di dalam Islam, dan ada helah dalam beberapa keadaan tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang kita sebut tadi ni helah yang dibenarkan. Tapi ada helah yang tidak dibenarkan, ada helah yang haram. Macam mana? Dia tak nak bayar zakat, dia kurangkan nisab sebelum sampai haul. Bila kita nak bayar zakat ni jadi nisab, dia dah haul. Contohlah kita punya nisab, contoh RM5,000 lah sebagai contoh. Nisab dia kan. Contoh ni aku tak kena tanyalah jabatan apa ni, lembaga zakat berapa banyak nisab. Contohlah kita letak nisab ni sebanyak RM5,000. Dan RM5,000 ni dia mesti haul pusingan tahun. Bila nak, contohlah dia start simpan pada 1 hari bulan Januari sebagai contoh. Tiba-tiba pada bulan 12, dekat-dekat 1 hari bulan 1 hari Januari tu, dia pergi ambil RM5,000 ni, dia pergi buang sikit, dia bagi kat orang lain. Dia bagi orang pinjam supaya kurang daripada nisab. Jadi bila sampai 1 hari bulan, dia tak bayar zakat lah sebab harta tak sampai nisab. Bila setengah bulan, dia minta balik duit tu daripada kawan dia, sampai cukup RM5,000. Yang tu mengelak daripada bayar zakat. Ini helah yang haram. Tak boleh. Kedekut pahit tak hidup masih. Malah nak bayar zakat kan. Tak boleh. Hukum adalah haram tu. Tak boleh. Helah ni seperti mana dilakukan oleh orang Yahudi. Semasa orang Yahudi, Allah Ta'ala haramkan mereka beribadat pada hari, Allah Ta'ala haramkan pada mereka bekerja pada hari Sabtu, dan hari Sabtu mereka perlu melakukan ibadat. Macam mana diorang ngelak? Diorang tak bekerja, tapi diorang buat saluran air untuk ikan tu masuk pada hari Sabtu. Tindakan tu helah yang diharamkan di dalam Islam gitu. Tapi yang kita sebut tadi helah berbentuk nak mengelak daripada judi, yang tu helah yang dibenarkan di dalam Islam. InsyaAllah. Jadi kalau kita buat pertandingan, buatlah, tak salah apa pun insyaAllah. Okey, yang seterusnya ada kawan kita tanya tentang kencing dalam sungai, adakah boleh membatalkan puasa ataupun tidak. Dia nak puasa sunat, dia pergi terjun dalam sungai, lepas tu dia kencing dalam sungai. Tak ada kerja. Contohlah ni, banyak-banyak jamban tu dalam sungai juga kau nak berembat. Dia tak batal puasa kalau kita kencing dalam sungai, tak batal puasa. Yang batalnya kalau kau terjun dalam sungai, kau kencing, lepas tu kau minum air kencing tu, yang tu batal. Hukum dia tak batal. Cuma adalah orang cakap kalau kita dalam sungai ni, masa kita kencing, mungkin ada air masuk dalam kemaluan. Dia yang dikatakan masuk yang membatalkan ni apabila kita rasa masuk. Faham tak? Kalau tak rasa masuk, dia tak batal. Yang kita cerita memang terasa air tu masuk dalam kemaluan tu. Rasa ke? Soalan dia rasa ke? Tak rasa pun. Kalau tak rasa ni, maka ketika itu puasa kita tak batal. InsyaAllah gitu. Okey, suami isteri memandikan mayat suami, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Suami itu kalau meninggal, nak memandikan tu isteri dia, ataupun sebaliknya lah, isteri itu meninggal, suami nak mandikan, boleh tidak? Jawabnya boleh, tak ada apa pun. Boleh, tak ada apa pun. Jangan kau masa mandikan tu buat benda lain pula, tu tak boleh lah. Jawab kerja pelik-pelik lepas tu. Perbuatan antara suami dan isteri semasa hidup saja. Lepas mati tidak ada perbuatan di antara suami dan isteri. Takkan tak faham kot. Okey. Baca Yasin kepada orang mati, ada hadis ke tidak? Syekh nak bagi tahu Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang mati. Hadis ni hadis lemah. Hadis ni adalah hadis yang lemah. Bila hadis lemah, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Kita boleh tak baca Yasin kepada orang mati? Hukum asalnya adalah boleh, tetapi afdal tak buat.
Afdal tak buat. Baca Yasin ni kepada orang yang nak mati. Yang tu ada. Ingat baca Yasin ni baca kepada orang yang nak mati, bukan yang dah mati. Tapi salah ke tidak kalau kita baca Yasin kepada orang yang dah mati? Tak salah. Tapi afdal tak buat. Sebab apa? Sebab tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam ni dia ada benda yang boleh buat tapi afdal tak buat. Anda selalu ulah kat mana-mana pun boleh. Anda sebut macam Dr. Bising baru ni, baca doa kepada doa kebinasaan kepada musuh, boleh ke tidak? Boleh, tak ada apa pun. Orang marahlah masuk dalam IQ, masuk dalam TV, datanglah mufti-mufti ni mengisyarah, oh kenapa kita nak mendoakan kebinasaan kepada kawan-kawan kita sesama Islam. Dia pergi bahas doa kepada kawan-kawan sesama Islam. Dia tak pergi bahas yang kawan tu zalim tu kenapa. Ni pening pula dengan mufti kita ni. Orang tanya nak dalam Twitter, apa hukum Ustaz kita doakan kebinasaan kepada saudara kita yang sesama Islam? Syekh, orang anda pun jawapan senang lah, sebab jawatan Twitter ni dia pendek tau, tak jawab panjang. Kalau kau nak dalil, kena mengaji lah. Ni nak dalil, tanya kat Twitter je. Nampak lampau betul. Ada pula separuh-separuh nak tak SMS je, Ustaz apa dalil tentang hukum gam-gam? Tak SMS je minta dalil. Nak minta dalil kena mengaji lah. Kalau kau tanya kat SMS, halal haram, boleh tak boleh, makruh ke tidak, itu boleh jawab lah ikut SMS kan. Tapi kalau SMS tanya dalil, penat dah. Orang tanya anak, Ustaz macam mana kita nak doakan kebinasaan kepada kawan kita sesama Islam, boleh ke tidak? Anda jawab dalam Twitter senang. Kalau kanak-kanak dia kena zalim, dia menangis. Kalau orang jahil, dia kena zalim, dia akan maki orang. Tok guru kalau kena zalim, takkan nak maki orang kot, dia berdoa. Tu kaedah tok guru. Takkan dia nak maki orang juga, dia tok guru, dia terlebar. Kalau terlebar, takkan dia nak maki orang. Dia pun tak ada dengan, ya Allah Tok bagi lingkup mamat ni. Itu saya masalah. Itulah cara tok guru bila dia nak mengelakkan diri daripada dizalimi kan. Dan bahkan kalau kita doa kepada orang yang dizalimi, tak salah pun dalam Islam, tak salah. Dibenarkan dalam Islam, banyak hadis. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, ittaqu da'watul mazlum, takutilah doa orang yang dizalimi. Kenapa Nabi kata takut? Nak gambarkan orang yang dizalimi kalau dia doakan kebinasaan yang boleh mendatangkan ketakutan. Bermakna doakan kepada orang yang zalim itu, doa kebinasaan itu dibenarkan di dalam Islam. Satu. Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis lain, kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Kamu kena tolong orang zalim dan kamu kena tolong orang yang dizalimi. Sahabat Nabi pergi tanya Nabi, macam mana nak doa tolong orang yang zalim tu? Kalau tolong orang kena zalim, boleh lah. Tolong orang zalim tu boleh. Takkan kita nak buat zalim sekali kot. Kata Nabi SAW, antahjurahu minaz zulmi. Kau berhentikan dia daripada melakukan kezaliman. Kita tak nampak dah cara untuk nak berhentikan hamba Allah tu daripada kezaliman, kecuali kita kena doa kebinasaan pada dia. Maka doakan kebinasaan itu dibenarkan di dalam Islam. Dua. Yang tiganya, seorang sahabat nama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia bergaduh dengan seorang muslimat yang bernama Arwah binti Aus. Berebut sebidang tanah. Gaduh, kata ni aku punya, yang ni kata aku punya, pongkam gaduh. Bila duk bergaduh, Sa'id ni rasa macam nak mengalah dengan orang perempuan. Yalah, orang perempuan dengan orang lelaki bergaduh, mulut macam mana Syekh? Orang perempuan dengan lelaki mulut mana lagi canggih? Canggih lagi mulut orang perempuan. Bawa ni mulut orang lelaki, kalah lah kawan ni bergaduh mulut. Bila dah nampak macam nak kalah, si arwah, si Sa'id ni terus berdoa, tolong ya Allah Tuhanku, kalau arwah berebut nak sangat tanah ni, biar dia ni dipanjangkan umur dan dia tu mati dalam tanah tu, dan dia mati dalam keadaan mati dia buta. Ambil kau doa Sa'id dimakbulkan oleh Allah SWT. Dia tua Syekh, tua tu sampai satu tahap dia punya kedut, dia punya spring mata tu tak berfungsi tau. Dia mulut mata kan, dia spring boleh klik-klak tu kan, spring ni tak fungsi, tutup, jadi buta. Bukan kerana dia buta, kerana spring tak boleh buka. Tak berfungsi spring tu kan. Bila tak nampak, dia berjalan-jalan nak pergi kat tanah yang direbut dengan tanah Sa'id tu. Dia termasuk dalam tanah tu, dah tu ada satu lubang. Dia jatuh lubang tu, dah dia mati di lubang. Doa seorang muslim kepada seorang muslimat, sama-sama Islam. Bila muslimat tadi zalim, berlaku. Bermakna kita doakan kebinasaan kepada orang yang zalim, walaupun dia beragama Islam sekalipun, dibenarkan di dalam Islam. Tetapi afdal ke tidak? Yang tu tak afdal.
Boleh tapi tak afdal. Sebab Nabi SAW dia tidak pernah mendoakan kebinasaan kepada musuh dia. Itu Nabi SAW. Orang Taif buat khianat kat Nabi SAW tu kan, baling batu pada Nabi. Orang bila baling batu, Nabi Muhammad berhulur, datang malaikat nak angkat bukit, nampak kepala bingit Taif. Minta izin dengan Nabi, Nabi tak bagi. Nabi doa pula, la'allallah yukhriju min aslabihim ma ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan keturunan mereka manusia menyembah Allah, tidak syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahamnya, doa kebinasaan kepada musuh walaupun beragama Islam adalah harus sekiranya dia melakukan kezaliman. Tetapi segi afdal memang tidak afdal. Kita mari sembahyang Jumaat, kita akan dapat rakaat Jumaat sekiranya kita dapat rokok dalam rakaat kedua imam. Mari sembahyang Jumaat, Pak Imam rokok, kita pun rokok rakaat kedua. Dapat tumakninah, kita dapat Jumaat. Bermakna apabila imam bagi salam, tambah satu lagi rakaat, 2 rakaat sembahyang Jumaat dapat walaupun dah terlambat. Tapi kalau kita tak dapat rokok dalam rakaat kedua Pak Imam, kita datang selisih, Pak Imam rokok, dia bangkit berrokok, kita pun nak rokok, selisih. Tak dapat, kita tak dapat rakaat. Bila imam bagi salam, 4 rakaat, kita jadi zuhur, bukan jadi Jumaat. Memanglah kita sebut segi hukum dapat Jumaat, tapi jangan datang lambat. Saja-saja datang lambat. Kenapa datang lambat? Ustaz kata dapat rakaat. Bapak ni aku cerita ni boleh, tapi afdal je lain. Faham tak? Dia ada hukum boleh, dia ada hukum afdal. Okey, kita sebut tadi hukum bila timbul persoalan baca Yasin kepada orang yang dah mati. Nak baca kepada orang dah mati itu boleh, tapi afdal tak afdal. Yang ada ni baca Yasin kepada orang yang nak mati. Itu betul. So juga talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang nak mati itu la ilaha illallah. Nak mati tau, bukan dah mati. Tak salah nak baca talqin atas kubur, pergi dekat kubur tu kan, kita pergi ajar orang kubur. Nanti akan datang kepada kamu 2 orang malaikat. Kamu jangan takut, jawablah dengan berani. Sedap disyarah kawan tu kan. Kawan tu kat dalam tu ketar-ketar nak jawab. Yang kawan tu kat atas, sedaplah syarah. Kalau kau kat dalam kau ketar-ketar tu kan. Kau tak ada masalah apa kalau kau nak ajar lubang kubur, tak ada apa pun. Tetapi kalau segi afdalnya, Nabi Muhammad SAW dia tak buat begitu. Nabi Muhammad SAW ni kalau dia tanam jenazah, dia akan berdiri di tepi kubur, dia akan mengajak ramai-ramai sahabat yang ramai-ramai ni doakan untuk lubang kubur. Kita kena buat macam tu. Nampak? Kita pergi kat tanam jenazah, kita berdiri di tepi kubur, kawan-kawan, mari kita berimpun, jom kita pakat-pakat doakan untuk kawan kita lubang kubur. Nabi Muhammad macam tu. Istaghfiru li akhikum wad'u lahu tasbitu fa innahu al-ana yus'al. Itu Nabi sallam Nabi sallam bila dia tanam jenazah, lepas tanam dia akan berdiri tepi kubur, dia akan sebut, wahai sahabat-sahabat sekalian, istaghfiru li akhikum, doakan keampunan dosa untuk saudaraku lubang kubur. Wad'u lahu tasbit, doakan dia ada kekuatan kerana dia sedang disoal oleh malaikat. Nampak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita dah buat tahlil arwah tu lah atas kubur tu kan. Buat dia lah, tak apa pun. Lepas tanam tu, kita pun bacalah tahlil la ilaha illallah, bacalah qul Allah 3 kali, kita bacalah surah Al-Baqarah la bla 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 baca, kita pun doa. Doa tu kepada kawan-kawan kita di dalam lubang kubur. Kalau kita nak talqinkan tak salah, tapi kalau segi perbuatan Nabi, benda tu tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tu yang Nabi kata laqinu mautakum la ilallah, itu tu diajar kepada orang yang nak mati, bukan dah mati. Kan? Nak mati, orang nak mati dia ajar la ilaha illallah, macam tu kan, ajar la ilallah. Dia pun sebut la ilaha illallah, kita pun diam. Lepas tu dia cakap berapa lagi, ayam mitik aku siapalah nak bola kalau aku mati nanti. Dia nak mati teringat ayam mitik lagi, mengarut betul. Orang lah contoh dia cerita ayam mitik dia, kita dengar cerita ayam mitik, kita pergi kat link dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah, kita pun diam. Lepas tu dia cakap lagi, kambing aku pula, siapa nak bola? Kambing pula, tak ada ayam mitik kan. Kita pergi ajar pula la ilaha, biarlah sekali ucapan adalah la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah, dia diam, lepas tu dia mati dengan la ilaha illallah kan. Kalau dia mati la ilaha illallah, insya-Allah orang macam ni syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, orang ni syurga dengan bimbang insya-Allah. Begitu. Jadi yang dikatakan talqin tu, kalau kita tengok segi yang betulnya perbuatan Nabi sallam adalah kita ajar kepada orang yang nak mati, bukan kepada yang telah mati. Dan tu kalau nak buat telah mati, kita tak nafikan ada ulama kata haram, ada. Tapi kita tak nafikan juga ada ulama yang mengizinkan talqin kepada orang yang telah mati.
Kita hormat dah. Khilaf di kalangan ulama-ulama, insya-Allah gitu. Masuk satu SMS pula ni. Bolehkah bukan fakir miskin makan daging korban